Jadi selepas kita melihat secara tidak langsungnya bagaimana latar suasana penyerangan suasana Nusantara pada abad ke-11 hingga abad ke-13, dekat sini kita boleh nampak bahawa pada ketika itu kerajaan Singasari adalah kerajaan yang baru dan cuba menguasai beberapa wilayah-wilayah yang asalnya merupakan satu wilayah-wilayah wilayah yang disatukan di bawah satu kerajaan besar. Tapi setelah kerajaan ini berpecah, wilayah-wilayah ini berpecah, maka Singasari cuba untuk menguasai kawasan-kawasan ini yang dilihat sebagai kawasan yang mempunyai sumber-sumber ekonomi yang mampu menjana ekonomi Singasari itu sendiri. Dan salah satu ekspedisi daripada kesemua ekspedisi-ekspedisi ini, contohnya ekspedisi ke Madura, ekspedisi ke Bali, ke Gurun dan sebagainya, salah satunya kita akan lakukan adalah menuju ke ekspedisi Puan Melayu, iaitu pada tahun 1275 hingga 1293. Okey, laporan rekod yang menceritakan tentang ekspedisi Puan Melayu ni kita dapat ketahui daripada dua teks yang dikarangkan di Jawa, iaitu yang pertama dikenali sebagai Kakawin Negara Kertagama, ataupun kalau kita sebut dalam bahasa kita Kakawin ni kekawian. Kawi ni maksudnya sastra, jadi kekawian Negara Kertagama. Dan yang kedua adalah Serat Pararaton. Dan dari segi authenticity ini dari kesahihannya lebih kepada Kakawin Negara Kertagama. Sebab kerana apa? Sebab Kakawin Negara Kertagama ini dikarangkan, ditulis sewaktu zaman Majapahit, iaitu pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk. Pada ketika itu Prabu Hayam Wuruk ini adalah sebuah raja, kira pada ketika itu zaman Hayam Wuruk ini adalah the golden age of Majapahit. Kerana pada ketika ini dia sudah menguasai hampir keseluruhan Nusantara, ya, dan nama Nusantara itu pun datang daripada perkataan Majapahit ini. Dan pada ketika itu Hayam Wuruk telah menguasai keseluruhan Nusantara, hampir keseluruhan Nusantara ini. Dan pada ketika itulah mulanya dari sudut pembinaan candi yang banyak, kesusastraan yang bertambah, dan salah satu kesusastraan yang muncul, yang wujud pada ketika itu adalah salah satunya adalah Kakawin Negara Kertagama. Dan yang kedua, sumber teks yang membicarakan tentang peristiwa di Puan Melayu ni kita dapat lihat daripada Serat Pararaton. Walaupun demikian, Serat Pararaton ni dia tulis lebih lewat berbanding daripada Kakawin Negara Kertagama. Tetapi walaupun lewat, tetapi dia tidak terlalu lewat sehingga memakan masa 300 tahun, 400 tahun. Dia lewat lebih kurang 100 tahun kemudian ni, menceritakan tentang legasi Singasari dan Majapahit bagi itu. Kalau kita lihat dalam Kakawin Kukuh 41 perenggan yang kelima, beliau mencontohkan bahawa saya terjemahkan sini, saya ambil teks dalam bahasa Jawa kuno dan saya terjemahkan di sini bahawa pada tahun Syaka, Naga Asyabawa, ataupun dalam konteks kalau kita nomborkannya tahun 1197 Syaka. Tahun Syaka ini adalah tahun yang dibuat dalam kalender Hindu. Tahun Syaka ini dia bermula daripada tahun 78 Masihi. Macam kita sekarang kita pakai tahun Masihi, kita gunakan tahun Masihi. Tahun Masihi maksudnya sekarang ni tahun 2020. Maksudnya 2020 maksudnya 2020 selepas kelahiran Nabi Isa. Sebab itu kita panggil Masihi. Sebab kenapa Masihi? Sebab kelahiran Nabi Isa bermula dengan tahun kosong. Tetapi kalau tahun Saka ini, tahun kalender tahun Saka ini yang diguna pakai oleh kalender Hindu, dia bermula pada tahun 78 Masihi. Jadi kalau nak tahu tahun Syaka dalam konteks Masihi, just hanya tambahkan 78 ke dalam tahun Syaka itu. Seperti contoh ini 1197 tambah 78, maka kita dapat 1275. Tetapi kalau dalam kalender Jawa, dia menggunakan istilah ni, Naga Asyabawa. Naga Asyabawa ni saya masih lagi tidak belajar, jadi dia susah nak crack. Macam mana boleh dapat Naga Asyabawa ini boleh jadi 1197? Ini kita perlu mempelajari kalender Jawa itu sendiri. Sebab Jawa ni dia ada kalender yang tersendiri.
walaupun dia dicampurkan dengan kebudayaan Hindu, tetapi dia ada keaslian kejawaan itu di dalam kalender mereka. Jadi dalam konteks ini pada tahun 1275, Prabu yang dirujuk sebagai Raja Kertagama dan Negara Kertagama, Raja Kertanegara, dia memerintahkan untuk menyerang tanah Melayu. Kalau dalam sini disebut tanah Ri Melayu, Rikanang tanah Ri Melayu. Penyerangan terhadap tanah Melayu. Dan kalau kita rujuk kepada Serat Pararaton, kita dapat dekat sini, saya tidak jumpa teks yang asli. Dekat sini saya dapat terjemahannya sahaja. Di sini dia menyebutkan bahawa Sri Kertanegara pada waktu memerintah melenyapkan seorang kelana bernama Bayar. Sesudah kelana itu mati, ia memberi perintah kepada hamba rakyatnya untuk pergi menyerang Melayu. Dekat sini terang-terang disebut Melayu, iaitu merujuk kepada Melayu Subarnabumi, iaitu kerajaan Damastraya. Dan dekat sini jadi perbahasan dalam kalangan sarjana apabila melihat kepada ekspedisi Pa Melayu ini. Adakah ekspedisi Pa Melayu ini merujuk kepada ketenteraan atau sebenarnya hubungan diplomasi? Jadi di sini ada sarjana cuba hendak merungkaikannya melalui maksud Pa Melayu itu. Istilah Pa Melayu ini dia tidak ambil daripada Kakawin Negara Kertagama, tapi dia ambil daripada Serat Pararaton. Jadi dekat sini seorang sarjana seperti contoh Slamet Mulyana, dia cuba merungkaikan apa yang dimaksudkan Pa Melayu ini. Sebab Pa Melayu ini adalah istilah Jawa kuno. Jadi Pa Melayu ini adakah maksudnya diplomasi ataupun edukasi ketenteraan? Dekat sini Slamet Mulyana kata Pa Melayu ini is literally ataupun secara literalnya merujuk kepada menyerang Melayu, ataupun memang dia sendiri memang pergi sendiri menyerang Melayu, sebab istilah Pa ini memang merujuk kepada serangan. Dan dia mengambil beberapa contoh bukti penyerangan itu adalah dengan merujuk silang teks-teks yang menggunakan Pa di depan. Contohnya seperti Pa Dompo yang dimaksudkan sebagai menyerang Dompo yang terletak di Nusa Tenggara. Pa Bali iaitu merujuk menyerang Bali, atau dekat sini disebut Pasunda Bubat. Pasunda Bubat maksud merujuknya menyerang Sunda di Bubat, berperang melawan Sunda di Bubat. Jadi dekat sini sarjana seperti Sami ini cuba melihat bahawa Pa ini sendiri secara literalnya merujuk kepada serangan berbentuk ketenteraan, tidak ada konotasi yang berbentuk diplomatik. Jadi walaupun bagaimanapun kalau kita lihat dalam konteks Nusantara sekalipun, kita tengok dalam konteks dalaman, bahawa saya menambahkan sarjana lain. Seperti contoh Sami Mulyana, dia cuba merungkaikan dalam konteks istilah Pa Melayu ini. Kalau kita lihat sarjana lain seperti Kides dan juga DG Hall, beliau mengatakan bahawa Pa Melayu ini sememangnya merujuk kepada orang kata politik, bukan politik, penguasaan sesebuah kerajaan ke sesebuah tempat atas tujuan penguasaan politik. Jadi di situ Kides dan DJ Hall memberikan memperdalamkan lagi apa konteks Pa Melayu itu, dan dia memberikan sokongan hujah berdasarkan juga teks yang sebelum ini yang dikata dekat sini secara literal memang dia kata menyerang tanah Melayu itu, menyerang Subarnabumi, Melayu Subarnabumi, menyerang Dharmasraya itu. Jadi dekat situ kita tak perlu kita nak mengatakan ada satunya konteks hubungan diplomasi yang berlaku pada ketika itu. Dan perkara ini pun disokong berdasarkan dua manuskrip atau dua teks Jawa iaitu Kidung Ranggalawe dan juga Kidung Harsawijaya yang mengatakan bahawa Kertanegara dia murka dan juga dia marah, dan sehingga membuatkan dia hendak melepaskan kemarahannya adalah dengan menghantarkan tentera ke kawasan-kawasan yang hendak ditawannya, termasuklah Melayu. Jadi dekat sinilah berdasarkan teks-teks Jawa yang lain, dia menunjukkan bahawa
Kertanegara ataupun Raja Singasari ini sememangnya menyerang menyerang Melayu Suvarnabhumi. Walaupun demikian, terdapat sarjana lain yang memberikan pandangannya. Beliau mengatakan bahawa kalau dilihat, kalau seperti mana kata tadi, Pam Melayu ini sebenarnya dalam konteks peperangan. Kalau kita lihat dalam konteks Nusantara, dia adalah berbentuk peperangan. Kalau kita lihat dalam neraca ataupun sumber-sumber teks daripada Nusantara. Tapi kalau kita tengok daripada neraca antarabangsa, dia seolah-olah mengindikasikan bahawa sebenarnya Pam Melayu ini adalah satu bentuk diplomasi. Tetapi dengan cara menghantar dan sarjana itu mengatakan dia diplomasi tapi dengan cara menakut-nakutkan raja tersebut untuk bekerjasama dengan Singasari. Kerana apa? Kerana pada ketika itu tahun 1275 utusan daripada Mongol, bukan Mongol masa itu, kerajaan dinasti Luan yang dikuasai oleh orang Tatar ataupun orang Mongol, dia menghantar utusan ke Singasari untuk menuntut ukti dan juga menuntut supaya Singasari ini perlu tunduk di bawah dinasti Yuan. Jadi pada ketika ini Kertanegara dia menolak dan pada ketika itu dia melihat kedatangan utusan Mongol ini ke Jawa memberikan ancaman kepadanya. Jadi daripada sini Singasari merasakan bahawa perlunya membuat satu kesatuan untuk melawan kerajaan Mongol ini sekiranya dia datang. Dan cara yang salah satu adalah dengan membuat ekspedisi ke Melayu, Suvarnabhumi. Jadi di sini bukan itu saja, terdapat laporan lain yang mengatakan bahawa sebenarnya Kertanegara bukan semata-mata membuat ekspedisi Pam Melayu, bukan membuat diplomasi dengan Melayu, tetapi dia juga membuat diplomasi dengan Kemboja pada itu dengan mengawinkan anaknya kepada Raja Kemboja, iaitu Raja Jayavarman tak silap saya pada ketika itu. Dengan harapan bahawa kedua-dua tempat ini, Kemboja dan juga Melayu Suvarnabhumi, menjadi benteng kepada Singasari ketika Mongol datang menyerang Singasari pada ketika itu, kepada Jawa pada itu. Namun demikian, kalau kita dapat lihat dari sudut konteks Mongol pula, kerana apa? Jawa pada ketika itu, Singasari merasakan perkara ini memberikan ancaman kepadanya kerana pada ketika itu Mongol sudah menguasai pelabuhan di Canton, iaitu pada tahun 1275. 1275 pada ketika itu Mongol sudah menguasai kawasan Canton ataupun Guangzhou yang secara sejarahnya merupakan kunci utama pusat perdagangan antarabangsa. Jadi segala pedagang-pedagang asing yang hendak berdagang dengan China, mereka akan bersinggah ke Canton ataupun berdagang di Canton. Jadi setelah dinasti Yuan ataupun dinasti yang berdarah Mongol ini sudah menguasai Canton, dia sudah memberikan satu indikasi bahawa ancaman akan datang. Dan perkara ini ditambah apabila pada tahun 1282 bahawa Mongol datang menyerang Kemboja. Dan pada tahun 1283 hingga 1285 Mongol menyerang Champa. Dan pada tahun 1287 salah sebuah kerajaan di Burma, iaitu kerajaan Pagan yang dikuasai oleh dikuasai oleh suku Mon. Beliau dekat sini, kerajaan ini ditumbangkan oleh Mongol pada tahun 1287 sehingga lenyap dalam rakaman sejarah. Jadi dekat sini Singasari melihat bahawa beberapa kerajaan-kerajaan di sekitar Asia Tenggara Darat seperti contoh Champa, Kemboja dan juga kerajaan di Myanmar, kerajaan Mongol itu sendiri menunjukkan bahawa sememangnya Mongol sebenarnya memang akan turun dan akan menguasai di kawasan Asia Tenggara Maritim ini. Dan daripada situlah Singasari merasakan perlunya membuat satu pact, membuat satu
satu kesatuan untuk melawan kerajaan Mongol ini pada sekiranya Mongol datang. Kerana apa? Kerajaan Mongol ini dia bukan menghantar utusannya sekali, tapi dia menghantarkan utusan banyak kali kepada Singasari bermula pada 1275 dan juga tahun selepasnya. Dan jawapan daripada Singasari kepada utusan Mongol ini, mereka menjawab bahawa Singasari tidak mahu tunduk di bawah kerajaan Mongol pada ketika itu. Dan perkara inilah yang menjadikan Mongol begitu tegang dengan Singasari dan berpakat untuk melancarkan serangan kepada Singasari pada ketika itu. Jadi itu adalah pandangan sarjana apabila melihat konteks berdasarkan dua teks ini berkaitan dengan ekspedisi Bang Melayu. Adakah dia menyerang tanah Melayu untuk mendominasi kuasa kepentingan Singasari itu, ataupun sebenarnya Singasari pergi ke Melayu untuk mendapatkan kesatuan untuk melawan Mongol. Kalau kita lihat dalam neraca konteks tempatan dan juga dalam konteks antarabangsa, dia lihat ada perbezaan pandangan daripada kalangan sejarawan. Jadi daripada ini, walaupun kita secara jelasnya, secara terangnya, sememangnya Singasari berjaya menguasai Melayu pada ketika itu, tetapi kita dapat mengetahui bahawa kesan sejarah yang berlaku di Melayu Subarnabumi pada ketika itu tidak jelas ataupun kabur. Bukti yang paling terdekat ataupun bukti yang paling terawal yang berkait dengan penguasaan ekspedisi Pamelayu yang memberi kesan kepada Melayu Subarnabumi ini hanyalah pada inskripsi Padang Bocor. Dan macam saya kata tadi, pertentangan macam saya sebutkan tadi, Pamelayu itu dia menguasai dalam bentuk sama ada ekspedisi ketenteraan ataupun diplomasi. Dan kedua-dua ini masih lagi dalam peringkat hipotesis. Jadi bila dilihat meninjau kepada kesannya pula, sepanjang jurang masa daripada tahun inskripsi Padang Bocor ni, iaitu pada tahun 1286 sehingga daripada 1275 hingga 1286, iaitu jurang masa 11 tahun itu, kesannya kalau kita dapat perhatikan bahawa hanya satu sumber ini saja yang melaporkan kesan secara langsung ekspedisi Pamelayu terhadap Malaya Subarnabumi, iaitu yang dinamakan inskripsi Padang Bocor kerana ditemukan di Padang Bocor di Dharmasraya pada tahun berpahat pada tahun 1286. Dan inskripsi ini terpahat di kawasan yang saya bulatkan ini. Dan daripada inskripsi ini, dia mengandungi teks berkenaan dengan penghantaran imej Amogapasha Lokeswara ataupun nama lainnya dikenali sebagai Avalokiteswara. Amogapasha Lokeswara ini adalah salah satu entiti kedewaan dalam ajaran Buddha, dalam Buddha Mahayana. Jadi di sini Raja Singasari dia mengarahkan pemahir-pemahir di Jawa untuk memahat sebuah arca entiti kedewaan Buddha iaitu Amogapasha Lokeswara ini, dan dihantarkan ke Subarnabumi pada 1286. Arahan daripada Raja Kertanegara kepada Dharmasraya pada ketika itu. Dan apakah tujuan penghantaran arca ini adalah kerana kalau kita lihat pada perenggan keempat ini, bahawa dia memberikan semoga hadiah itu membuat gembira segenap rakyat di bumi Melayu, termasuk Brahmana, Kshatriya, Waisya, Sudra dan terutama pusat segenap para Arya, Sri Maharaja, Sri Mat, Tribuana, Mauli Warma Dewa. Sri Maharaja, Sri Mat, Tribuana, Raja Mauli Warma Dewa ini adalah
raja yang menguasai, yang memerintah Dharmasraya pada ketika itu. Jadi pada ketika itu Raja Sri Buwana Raja Mauli Warmadewa ini adalah raja yang beragama Buddha. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa penghantaran Buddha ini berbentuk hadiah. Penghantaran arca Buddha daripada Singasari ini adalah dalam bentuk hadiah. Atas tujuan apa? Untuk memberikan kegembiraan kepada segenap rakyat di bumi Melayu dan juga beberapa rakyat-rakyat yang duduk di bawah Dharmasraya pagi itu. Jadi dekat sini berlaku beberapa indikasi kalau kita dapat lihat berdasarkan arca ini. Yang pertamanya kalau kita dapat lihat bahawa Singasari, kalau andainya dia melakukan penyerangan dan menjadikan Dharmasraya ini menjadi di bawah taklukan Singasari, bahawa penghadiahan arca Amokapasya ini adalah merujuk kepada penghadiahan untuk mengawal rakyat di Dharmasraya supaya mereka tetap taat kepada Singasari, iaitu dengan memberikan arca yang dianuti oleh rakyat di Dharmasraya, kerana secara sejarahnya kerajaan Dharmasraya ataupun Malaya Subarna Bumi ini merupakan kerajaan yang menganut ajaran Buddha. Dan memang secara sejarahnya kalau kita lihat bahawa kawasan di Sumatera sebelum daripada zaman pemberian Amokapasya Lokeswara ni yang berentiti kebudayaan ini, kita dapat ketahui bahawa kawasan di Sumatera dan semenanjung Tanah Melayu adalah kawasan yang banyak dianuti dengan ajaran Buddha. Seperti contoh seorang arkeologis bernama John Mixick. Beliau memberikan laporan, membuatkan sebuah kesimpulan berdasarkan penemuan-penemuan arkeologi yang ada di sekitar Sumatera dan juga di sekitar Semenanjung Melayu. Beliau mengatakan bahawa hampir 90% penemuan arkeologi yang ada di sekitar Semenanjung Tanah Melayu dan juga Sumatera ini adalah terdiri daripada ajaran-ajaran Buddha, bukannya ajaran Hindu. Jadi dekat sini kalau kita telusuri sejarah kawasan di Sumatera dan juga Semenanjung Tanah Melayu ini, kita lihat bermula daripada abad ke-7. Kita ambil contoh laporan Yicing tahun 671. Beliau mengatakan bahawa kawasan ini, kalau ditumpukan di Melayu dia kata pada tahun 671, Melayu sebelum dia meresap masuk ke dalam Sriwijaya, Melayu ni dia menganut ajaran Buddha berajaran Mahayana. Bahkan juga Sriwijaya itu sendiri menganut ajaran Buddha Mahayana. Seperti mana dalam laporan Yicing, dia menyebutkan bahawa di Sriwijaya pada ketika itu terdapat lebih 1,000 orang pendeta yang menuntut di Sriwijaya. Dan pendeta ini bukanlah pendeta-pendeta tempatan, tetapi pendeta-pendeta asing. Ada pendeta Cina, ada pendeta India dan juga ada pendeta Korea yang datang di Sriwijaya pada ketika itu. Dan dalam masa sama juga, Yicing juga melaporkan bahawa beliau datang ke Sriwijaya pada ketika itu menganut mempelajari ilmu yang dikenali sebagai Sabda Vidya. Sabda Vidya ni maksudnya ilmu grammar. Dalam konteks ilmu yang diajarkan di India, pada itu sabda ini merujuk kepada ilmu mempelajari bahasa Sanskrit. Jadi dalam konteks dalam teks Yicing ini, beliau menyebutkan beliau menuntut di Sriwijaya mempelajari bahasa Sanskrit di Sriwijaya. Dan juga dalam masa kita ada lebih kurang dalam 20 minit ni. Boleh tak Ustaz sebab dia pada lagi. Okey. Dan kalau kita dapat lihat lagi, Yicing sendiri menyebutkan bahawa beliau menyarankan beberapa pendeta-pendeta Buddha daripada China untuk datang ke Sriwijaya dan menuntut di Sriwijaya untuk mempelajari agama Buddha sebelum meneruskan perjalanannya ke India. Sebab India ni dia adalah pusat ajaran Buddha, jadi orang Cina sebelum dia nak ke India, Yicing sarankan belajar dulu di Sriwijaya untuk menganut agama Buddha. Dan Sriwijaya ni dia termasuk sekali dengan rangkuman Melayu itu. Jadi dekat sini kita boleh nampak secara pada abad ke-7 itu orang-orang di Sriwijaya dan juga Melayu itu sendiri sudah menganut ajaran Buddha. Bahkan kalau kita tengok pada
rekod-rekod terkemudian seperti contoh inskripsi pada abad ke-19, abad ke-9 yang ditemukan di Nalanda di India, bahawa Raja Sriwijaya memberikan dana untuk membina sebuah biara. Biara ini maksudnya vihara. Vihara ini maksudnya tempat orang kata asrama ataupun tempat pendidikan ajaran Buddha di salah sebuah universiti kuno di India pada itu, iaitu Universiti Nalanda, untuk memberikan biaya kepada orang-orang di sana. Dan juga pada abad ke-10 di mana Raja Sriwijaya dia meminta Raja Chola untuk membinakan sebuah vihara untuk pendeta-pendeta Sriwijaya menetap di kawasan Chola pada ketika itu. Dan pada abad ke-11 itu sendiri, seorang pendeta agung daripada India datang menuntut ke Sriwijaya dan mempelajari segala ilmu-ilmu Buddha, dan akhirnya membawa balik dan membuat reformasi ke Tibet. Dan dekat sini kita boleh dapat beberapa bukti bahawa kawasan di sekitar Sumatera dan juga sebenarnya Tanah Melayu ini merupakan kawasan yang dianuti secara umumnya agama Buddha. Jadi dekat situlah kalau atas justifikasi ini kita dapat lihat bahawa Singasari dia memberikan arca ini kepada Melayu kerana pada konteks itu orang-orang Melayu kebanyakan menganut ajaran Buddha sebelum kedatangan Islam. Jadi itu adalah ni. Bagaimana kalau kita lihat suasana Sumatera? Okey, kalau kita tadi kita dapat lihat bahawa selepas ekspedisi Pam Melayu dan bukti yang secara langsung membicarakan tentang kaitan dengan Pam Melayu, kesannya yang berkait langsung dengan Pam Melayu ini hanya pada inskripsi Panorojo. Bagaimana keadaan suasana Sumatera pada ketika itu ataupun Melayu sebenarnya secara spesifiknya di antara tahun 1275 hingga tahun 1300. Jadi pada ketika ini kalau kita perhatikan berdasarkan laporan Dynasty Yuan pada tahun 1293, pada ketika itu seorang wakil literally Yipo Musu who left for the Jawa campaign sent Cheng Pui to announce the imperial orders in Melayu and in other small kingdom. All the kings of this country send their sons or their brother to make their submission. Maksudnya dekat sini, tahun 1293, tahun ini adalah tahun peperangan di antara Jawa dan juga Mongol. Mongol dan Jawa berperang akhirnya pada tahun 1293. Dan pada ketika ini, Mongol dia mengagihkan beberapa wakil-wakilnya untuk menyerang beberapa tempat-tempat yang lain. Dan salah satu tempatnya adalah Melayu, supaya mereka tunduk patuh kepada dinasti Yuan pada ketika itu. Dan dekat sini kita boleh nampak memberikan satu indikasi persoalan. Adakah benar berlakunya satu kolaborasi di antara kerajaan Melayu Subhanallah Bumi dan Singasari melawan Mongol Hindu? Sebab pada ketika ini 1293 Mongol berperang dengan Jawa. Dan dalam pada masa ini juga kalau kita tengok teks pada tahun 1293 ini dihantarkan tentera Mongol ke beberapa wilayah-wilayah di Nusantara yang lain dan termasuk Melayu. Jadi untuk mereka patuh kepada dinasti Yuan. Jadi kalau kita ambil konteks tahun 1275 dihantarkan tentera, dan kalau kita mengandaikan bahawa tentera itu tidak pulang ke Singasari, bahawa peletakan tentera Singasari ke Melayu pada ketika itu adalah untuk tujuan untuk melawan Mongol ini. Jadi ini adalah barangkali indikasi yang dapat kita dapat lihat pada teks dinasti Yuan pada tahun 1293. Dan pada masa yang sama kalau kita tengok tahun 1295, Melayu pada ketika itu juga bukan berperang dengan Mongol tetapi berperang juga dengan kerajaan Siam. Dekat sini dituliskan bahawa kerajaan Siam ataupun Tai dan melawan sedang berperang antara satu sama lain. Dan peperangan ini dia berlaku di utara semenanjung utara Melayu. Dan dekat sini kalau kita boleh nampak bahawa terdapat bahawa Melayu pada ketika itu bukan satu waktu yang tenang, tetapi sebenarnya waktu itu adalah waktu pergolakan kerana dia berhadapan dengan dua kuasa yang sedang mengancam kedudukan Melayu itu. Dan dalam samanya kalau kita tengok seperti mana saya sebutkan tadi bahawa kerajaan Mongol berperang tahun 1252. Jadi dekat sini kalau kita perhatikan selepas Kertanegara tidak bersetuju, malah membuat satu ancaman kepada utusan Mongol sebab Singasari tidak mahu patuh kepada dinasti Yuan. Akhirnya Mongol bersepakat untuk datang menyerang Singasari pada ketika itu.
Tapi malang sekali, Raja Kertanegara ketika persiapan Mongol nak datang ke sini, Kertanegara dibunuh oleh pemberontak yang bernama Jayakatwang pada tahun 1252. Dan kemudiannya pada tahun 1293, ketika Mongol sudah tiba ke Jawa, beliau melihatkan orang yang hendak Mongol bunuh sudah mati. Jadi pada ketika itu orang Mongol kelihatan macam Kertanegara sudah mati. Jadi apa tujuan dia duduk dekat sini lagi? Adakah untuk menguasai kawasan Singasari ini? Jadi pada ketika itu tak silap saya sepupu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya. Beliau membuat persepakatan dengan Mongol dan kerana pada ketika itu Jayakatwang telah merampas kedudukan raja oleh yang dikuasai oleh Kertanegara dan menjadi mendeklarkan dirinya sebagai seorang raja, dan pada ketika itu Raden Wijaya berpakat dengan Mongol lawan dengan Jayakatwang. Dan akhirnya Jayakatwang pada tahun 1294 Raden Wijaya dengan Mongol berjaya membunuh Jayakatwang, dan kemudian pada tahun yang sama juga Raden Wijaya mengkhianati Mongol dan menyebabkan banyak orang Mongol mati, dan akhirnya Mongol kalah lawan dengan Jawa dan akhirnya patah balik ke China pada ketika itu. Dan secara sejarah Mongol itu sendiri hanya beberapa wilayah ataupun kerajaan-kerajaan besar, beberapa kerajaan sahaja yang berjaya mengalahkan Mongol. Salah satunya adalah kerajaan Majapahit. Sebab Raden Wijaya selepas dia mengalahkan Mongol, dia membina sebuah kerajaan baru yang dinamakan sebagai kerajaan Majapahit. Jadi selain daripada Majapahit mengalahkan Mongol, kita ada kerajaan Jepun. Jepun sendiri pun pernah mengalahkan Majapahit, pernah mengalahkan Mongol. Jadi ini adalah salah satu contoh beberapa kerajaan-kerajaan yang pernah mengalahkan Mongol suatu ketika. Walaupun Jepun mengalahkan Mongol itu bukanlah dengan peperangan tetapi dengan bencana alam, tetapi itu dalam sudut pandangan Jepun dia kata itu adalah satu blessing, satu rahmat bagi orang Jepun kerana Mongol tidak dapat menyerang mereka. Dan tentera-tentera Mongol yang sampai pun hanya jumlah yang sedikit kerana kebanyakan tentera-tentera mereka ketika merentas laut dari Korea ke Jepun, kebanyakan mereka semua dibunuh, semuanya haram kerana dihempas dengan ombak dan juga topan yang begitu kuat. Dan akhirnya beberapa sahaja yang datang ke Jepun meneruskan perlawanan mereka dan akhirnya Mongol dikalahkan dengan jumlah yang sedikit. Jadi itu salah satu. Dan Majapahit dia bekerjasama dengan Mongol untuk kalahkan Jayakatwang, dan akhirnya bila Jayakatwang mati dibunuh. Dan perkara ini terdiri pada tahun 1294, Raden Wijaya mengkhianati Mongol dan mengalahkan semua kerajaan tentera Mongol dan membina kerajaan Majapahit. Ini adalah sumber yang sesuai untuk dibacakan kalau sekiranya untuk memahami secara mendalam tentang ekspedisi Mongol laut ke Jawa pada abad ke-13 yang memberikan satu impak besar. Dan buku ni tebal dalam 300 muka surat, boleh cari di bawah terbitan ISES, bawah terbitan Singapura. Okey. Menariknya di sini kalau kita lihat selepas sahaja peperangan Mongol dan Jawa tamat, kalau menurut dalam Serat Pararaton, kita dapat satu maklumat bahawa dituliskan bahawa kira-kira 10 hari kemudian, maksudnya 10 hari selepas Mongol kalah dan pulang ke China, mereka yang berperang datang dari Melayu mendapat 2 orang puteri yang seorang dikahwinkan oleh Raden Wijaya, ialah bernama Raden Darapetak. Adapun yang tua bernama Darajingga kahwin dengan seorang dewa, melahirkan seorang anak laki-laki menjadi raja di Melayu bernama Tuan Janaka. Nama nubuatannya Sri Warmadewa ataupun Raja Mantrolot. Dekat sini kita boleh nampak ada 3 indikasi. Indikasi yang pertama adalah selepas Mongol kalah melawan dengan Majapahit pada itu yang baru saja ditubuhkan, datang tentera daripada Melayu, tentera Singasari tapi dari Melayu, diketuai dengan pemimpin kata general tentera daripada Majapahit pada ketika itu, dan datang daripada Melayu membawakan 2 orang puteri daripada Melayu yang bernama, yang satu nama dia Darapetak. Kalau dalam teks yang Serat Pararaton dia tak sebut Raden, dia hanya sebut Darapetak saja. Dan yang kedua Darajingga.
Kedua-dua ni adalah puteri daripada Raja Melayu. Dan kedua-dua puteri ini dikahwinkan, salah seorangnya Dara Petak dikahwinkan dengan Raden Wijaya, iaitu Raja pertama Majapahit. Dikahwinkan dan mempunyai anak, iaitu Jayanegara. Bayangkan Raja Jawa dan puteri Majapahit dan puteri daripada Melayu dikahwinkan dan kemudiannya mendapat seorang anak. Dan bahkan menggantikan Raden Wijaya menjadi seorang raja, walaupun selepas itu dibunuh. Dan yang tua, namanya Dara Jingga, dia dikahwinkan dengan salah seorang kerabat daripada Majapahit dan melahirkan anak, dan anak inilah dijadikan raja di Melayu yang dinamakan dalam serat peralatan ini sebagai Tuhan Janaka ataupun Sri Warmadewa ataupun Raja Mantrola. Jadi dekat sini kita boleh nampak sebenarnya indikasi Dara Jingga ni, anak ini siapa? Kalau dalam konteks kalau dalam konteks Majapahit, dia melihat nama ni sebagai Tuhan Janaka, Sri Warmadewa atau Raja Mantrola. Tetapi dalam konteks Melayu, siapakah raja tersebut? Raja tersebut adalah Adiyawarman. Jadi ini pada sebelum ini pada tahun 1294. Ya, sebab 1294 tentera Singasari datang daripada Melayu, bawa dua orang puteri Melayu dan seorang dikahwinkan dengan Raja Majapahit dan seorang dikahwinkan dengan kerabat Majapahit. Yang dikahwinkan dengan kerabat Majapahit ini mempunyai seorang anak. Kalau dalam orang Jawa dipanggilnya Tuhan Janaka, tapi dalam konteks di alam Melayu, konteks di Melayu, orang menyebutnya sebagai Adiyawarman. Jadi nama yang terawal Adiyawarman ini dapat ditemui pada sebuah arca di Candi Jago. Candi Jago ni terletak di Jawa Timur. Di Jawa Timur, di berhampiran dengan Malang. Sebuah arca, iaitu arca Bodhisattva Manjusri, arca Dewa Buddha. Dekat situ terpahat nama Adiyawarman sebagai menunjukkan beliau ni adalah salah satu ciri, orang kata dia ni adalah manifestasi bagi Dewa Bodhisattva Manjusri. Jadi dekat situ dipahatkan nama Adiyawarman, membuktikan bahawa sebenarnya Adiyawarman ini memang sememangnya dibawakan, dilahirkan di Jawa, tetapi darahnya tu adalah darah Melayu campur Jawa. Dan barangkali menurut sarjana ada yang kata anak, ada yang kata cucu, tapi pemberatnya lebih kata kepada anak Dara Jingga yang mengahwini seorang kerabat yang dinamakan sebagai Adiyawarman. Dan menariknya dekat sini, dia adalah darah yang bercampur Jawa dan juga bercampur Melayu. Tetapi beliau diberikan kepercayaan dalam bentuk politik, iaitu dia mengetuai ekspedisi kententeraan Majapahit, mewakili Majapahit melawan Bali pada tahun 1350-an. Pada ketika itu Mapatih Gajah Mada, sebuah general besar ataupun Perdana Menteri Majapahit yang orang kata paling hebat yang pernah dilahirkan dalam Majapahit, dia menghantarkan Adiyawarman ni untuk melawan Bali pada ketika itu. Dan pada masa tahun 1346, ketika Gajah Mada menyerang kali kedua. Sebelum ni Pahang Melayu dia menyerang Sumatera. Tapi kali kedua Gajah Mada pula tahun 1346, ataupun ada yang sebenarnya saya kata 1347, menyerang Sumatera, iaitu Kerajaan Melayu, dan meletakkan Adiyawarman di sana dan dirajakan di sana. Oleh kerana apa? Kerana Adiyawarman ni kiranya dia jadi perantara. Dia direstui oleh Majapahit dan dalam masa sama juga dia dirajakan sebab dia ada darah legitimasi orang Melayu dan darah legitimasi orang-orang keturunan raja-raja Melayu. Jadi itu yang Majapahit melihatkan bahawa peletakan Adiyawarman ke Sumatera pada ketika itu, ke Melayu pada ketika itu, melihat satu perkara yang penting kerana orang yang sudah dekat dengan kita dia mudah dikawal. Itu dalam perspektif Majapahit. Dan pada ketika itu kita boleh lihat selepas Adiyawarman dirajakan, dia cuba memisahkan dirinya daripada Ikatan Majapahit dan memindahkan kerajaannya daripada Dharmasraya ke Pagaruyung yang terletak di Lembah Tandata yang sebenarnya lebih ke dalam lagi. Dan salah satu sebab kenapa pemindahan kerajaan Dharmasraya ke Pagaruyung ini berlaku adalah kerana yang pertama supaya dia tidak dapat diakses oleh Majapahit, sebab kedudukan Dharmasraya ini dia menghubungkan jalan sungai. Jadi kerajaan Majapahit dia kalau menyerang sebuah kerajaan dia melalui sungai.
Jadi pada ketika ini Adik Warman memikirkan bahawa dia tidak perlu lagi meletakkan kerajaannya di Damansaraya kerana dia memudahkan kerajaan Majapahit ini untuk akses dan menyerang Damansaraya. Jadi dia cuba cari ke tempat yang berbentuk bukit bukau yang sukar diakses oleh tentera Majapahit. Jadi dekat situ Adik Warman memindahkan kerajaannya yang sesuai, iaitu di Pagaruyung. Dan hujah yang kedua kenapa Adik Warman pindah ke Pagaruyung adalah kerana dia melihat bahawa kawasan di sekitar Pagaruyung ini, di Lembah Tanah Letak itu penuh dengan emas. Jadi dekat sini dengan penguasaan emas itu kita boleh dapat dia memberikan bantuan ekonomi kepada kerajaan Pagaruyung pada ketika itu. Dan terdapat inskripsi Pararoco tahun 1347 dan terdapat lebih 20 inskripsi berkaitan Adik Warman yang saya tak mau bincangkan dekat sini dan boleh ditelaah untuk saudara-saudara akan datang. Dan ini adalah nama penuh beliau yang ditabalkan menjadi raja di Pagaruyung, iaitu Udaya Aditya Warman, ataupun dalam inskripsi lain dia menyebutnya Aditya Warmodaya Pratapaparakara Marajendra Mauli Mali Warmadewa. Dekat sini kita boleh nampak indikasi nama keturunan leluhur yang menunjukkan dia ini keturunan Srivijaya dan juga keturunan Melayu. Untuk mengindikasikan dia ini raja keturunan Melayu adalah dengan meletak nama Mauli. Meletakkan nama Mauli. Dan juga untuk mengindikasikan dia nama raja Srivijaya pada kita, dia meletakkan nama Rajendra. Jadi dekat sini dia meletakkan ini supaya rakyat-rakyat menunjukkan okey, dia ni ada legitimasi melalui darah keturunan raja-raja terdahulu dan dia berupaya untuk memerintah di kawasan Minangkabau, di kawasan Pagaruyung. Jadi ini yang terakhir, slide yang terakhir. Kita dah lihat bagaimana keadaan di sekeliling dengan melihat bukti-bukti yang ada, bukti teks asing dan juga bukti teks dalaman. Jadi apakah kesan di negeri-negeri pantai barat Semenanjung Tanah Melayu? Jadi dekat sini kalau kita lihat secara langsungnya, kita tidak ada dapat bukti berbentuk teks maupun arkeologi menunjukkan kesan ekspedisi Palang Melayu secara langsung. Yang kalau kita dapat lihat di sekitar Negeri Sembilan, di sekitar Melaka, di sekitar Kedah dan sebagainya. Kalau kita dapat, sebab ekspedisi Palang Melayu ini hanya mengarangkan pada dua teks itu saja. Jadi kalau nak lihat kesannya dalam bentuk arkeologi ataupun dalam bentuk teks yang lain tidak dapat ditemukan. Hanya satu sahaja kalau kita dapat kita lebarkan lagi wilayah yang ditakluki oleh Singasari pada zaman ekspedisi Palang Melayu hanyalah di Pahang. Indikasinya ketika ini pada tahun 1275 hingga 1255 Singasari selain daripada Melayu, dia juga menakluki Pahang. Dia bukan menakluki pantai timur, tapi menakluki pantai barat, tapi menakluki pantai timur. Dan dekat sini kita boleh nampak kenapa Pahang diserang oleh Singasari pada itu. Kerana kalau kita dapat lihat, macam saya ada baca satu buku iaitu Prof. Osman Yatim. Beliau melaporkan bahawa terdapat batu nisan yang berusia tahun 1100 begitu. Tahun 1100 dan yang bertulisan Arab. Jadi dekat situ dia mengindikasikan bahawa terdapat penempatan yang terletak di Pahang itu. Jadi di situ barangkali ada kebarangkalian kedudukan Pahang pada ketika itu dipelopori oleh pedagang-pedagang dan mempunyai hasil mahsul yang tersendiri, membuatkan Pahang ini membuatkan Singasari ini berupaya melihat Pahang ini merupakan satu kawasan yang memberikan sumbangan ekonominya ataupun menjadi kawasan tempat untuk menguasai laluan perdagangan di sekitar Nusantara. Sebab Pahang ini dia menuju ke China, menghubungkan beberapa seperti Kemboja, Champa dan Vietnam. Dan barangkali Pahang ini dijadikan sebagai outpost bagi Singasari supaya dia dapat mengawal laluan perdagangan di kawasan tersebut. Jadi itu secara langsung yang kita boleh dapat berdasarkan Pupuh 42 yang mengatakan demikianlah segala penjuru daerah berlindung di kaki Sang Baginda. Daerah kekuasaan seperti seluruh Pahang dan Melayu tunduk hormat. Dekat sini dia sebut Pahang itu secara jelas di sini. Dia sebut Pahang itu secara jelas dan memang sepakat, sarjana menyepakat Pahang itu merujuk pada Pahang di Malaysia, di Semenanjung Tanah Melayu.
Ini adalah secara langsung yang dapat dikesan. Seperti mana kita tengok dekat sini, Pahang itu diletakkan. Tetapi tidak dilaporkan bahawa adakah berlaku ekspedisi terhadap di negeri pantai barat semenanjung Tanah Melayu. Itu tidak dilaporkan secara langsung pada zaman ekspedisi Tanah Melayu. Tetapi di sini kita boleh lihat bahawa sebenarnya Pahang Melayu ini bukanlah satu bentuk dia walaupun dia tidak menguasai kawasan negara pantai barat, negeri-negeri di pantai barat sebenarnya Tanah Melayu, tetapi dia dia merintis untuk ekspedisi ketenteraan Jawa kemudian, iaitu pada zaman Majapahit di bawah pimpinan Mahapatih Gajah Mada. Kerana pada zaman Gajah Mada ini, Gajah Mada dia membuat ekspedisi ketenteraan merangkumi hampir keseluruhan Nusantara berdasarkan kakawin negara Kertagama pada pupuh 13 dan 14. Beliau negara Kertagama menyenaraikan beberapa kawasan-kawasan di pantai barat semenanjung Tanah Melayu seperti Kelang, Muar, Jerai, Kedah, Tumasik. Ini dikuasai pada tahun 1340-an begitu hingga 1350-an. Jadi lewat dalam 1275, kalau kita ambil 1350, 75 tahun kemudian, kiranya Pahang Melayu itu merintis untuk ekspedisi seterusnya. Tapi bukan dilakukan oleh Singasari, tetapi dilakukan oleh Majapahit. Walau bagaimanapun timbul persoalan. Apakah sejauh manakah kesan pengaruh penguasaan Majapahit di kawasan-kawasan seperti mana saya sebutkan ini? Ini adalah teks yang saya maksudkan sebentar tadi. Dia ada dua pupuh. Pupuh yang pertama, dia membicarakan tentang secara prinsip daerah yang ada di bawah negeri Majapahit. Yang pertama adalah Melayu. Dan daerah Melayu ini, dia merangkumkan Jambi, Palembang, Toba, termasuklah Dharmasraya, Kandis, Kawas, Minangkabau. Minangkabau kat sini dia panggil Minangkabau. Dari Siak sampai Rokan, Kampar dan juga sampai Panik. Kampir bersama keempat wilayah di Madeleng sampai dengan Perlak hingga di barat. Jadi dia sampai berentasi sampai ke wilayah Aceh. Dan kalau kita tengok di bahagian 2, kita lihat sini bersama dengan samudra yang luas dan juga Lamur. Barangkali Lamur ini Lamuri, ya betul Lamuri di bahagian pantai utara pantai barat Aceh, pantai barat Sumatera, Batam, Lampung dan juga Barus. Itulah wilayah yang terutama di Melayu yang telah tunduk. Selain itu daerah di Kerajaan Tanjung dari Kapuas sampai ke Tangingan, dari Sampit dan juga Kutalingga sampai dengan Kota Waringin di Sambas sampailah dengan ini kawasan di sekitar Kalimantan. Ini yang kedua. Ini pada pupuh 14. Di sini dia membicarakan tentang wilayah kekuasaan yang dikuasai di semenanjung Tanah Melayu. Di sini dia sebutkan contohnya, ambil bahagian 2, disebutkan itulah yang pertama, Pahang adalah wilayah Ujung Berdini. Kemudian Lengkasuka, selain itu dari Sanuang, Kelantan, Terengganu, Ngasor, Pakar, Muar. Muar ni merujuk kepada Muar di Johor itu, Dungun di Terengganu, selanjutnya Tumasik, Singapura, yang paling ujung. Dekat sini, secara geografinya tepat. Sebab Tumasik memang terletak di bahagian ujung Sumatera, ujung semenanjung Tanah Melayu. Kelang di Selangor itu, Kedah, Jerai, barangkali Gunung Jerai, selanjutnya pinggiran Kanja, semuanya termasuk ke dalam satu pulau. Jadi kalau dikatakan semuanya termasuk ke dalam satu pulau, berarti di sini daripada Pahang sehinggalah ke Kanja ini adalah satu kawasan. Jadi daripada sini kalau kita cuba lihat, ada beberapa nama yang kita tahu ini terletak di pantai barat Sumatera, pantai barat semenanjung Tanah Melayu, seperti Muar, seperti Kelang, Kedah, Jerai. Ini adalah kawasan di negeri pantai barat semenanjung Tanah Melayu. Tetapi seperti Pakar, Ngasor, ini kita tidak tahu. Kanja ini kita tidak tahu. Saya cuba rujuk melalui teks buku Roland Bradel nak cari apakah nama Ngasor ini, Pakar ini, Kanja ini dalam konteks sekarang, tapi kita tidak jumpa. Samuang itu sendiri kita tidak tahu. Seperti Lengkasuka ini kita tahu Lengkasuka di mana, Kelantan di mana, Terengganu di mana. Jadi ini adalah nama-nama yang berkait, yang ada kesan
yang secara tidak langsung bermula daripada orang Melayu. Jadi itu sahaja daripada saya setakat ini. Jadi saya harap pembincangan saya ni tidak mengelirukan lah, sebab saya sebenarnya gugup. Jadi itu yang saya agak meracau. Saya minta maaf. Jadi saya kembalikan kepada Tuan Khairul Isyam untuk Okey, terima kasih Fadrul. Okey, dia kalau kita tengok dalam sejarah Negeri Sembilan ataupun sejarah Pantai Barat memang tiada sila langsung. Cuma ada satu nama yang saya rasa dalam negara ramah ni ada sebut, Sang Yang Hujung. Sang Yang Hujung. Sang Yang Hujung. Ya. Ada disebut, dan kalau kita tengok lokasi Sang Yang Hujung yang di dalam peta yang dilukis oleh Iridia, dia terletak di Tanjung Tuan sekarang. Tapi kalau kita tengok dalam tafsiran terjemahan Popuh, dia punya terjemahan di hujung tanah. Di hujung tanah. Jadi dia cuma lokasi itu tidak jelas, sama ada Sang Yang Hujung itu merujuk kepada Tanjung Tuan sekarang, ataupun Sungai Hujung tu merujuk ke Sang Yang Hujung tu merujuk kepada Johor. Tapi kalau mengikut Profesor Nur Halim, arwah Profesor Nur Halim, apa yang tertulis dalam Sang Yang Hujung itu adalah merujuk kepada Tanjung Tuan sekarang berdasarkan peta Iridia. Betul. Semua dalam dia tidak menyatakan secara jelas di manakah lokasi sebenarnya. Okey, ada satu soalan Fadrul. Hubungan Minangkabau dan Sriwijaya dan pengaruh Sriwijaya itu dalam adat dan juga pembinaan. Dan ada satu soalan selanjutnya adalah Makara simbol kekuasaan. Adakah Makara itu simbol kekuasaan laut Sriwijaya? Saya ambil soalan yang kedua. Okay. Berkaitan dengan Makara ini, yes, memang saya setuju, sebab Makara ini memang adalah simbol kekuasaan laut itu. Sebab Sriwijaya ni dia bukanlah sebuah kerajaan darat seperti mana kerajaan di sekitar Asia Tenggara daratan, tetapi Sriwijaya ni dikenali sebagai sebuah kerajaan talassokrasi. Talassokrasi maksudnya kerajaan yang menguasai maritim. Jadi laut ini adalah taman permainannya. Jadi segala apa yang ada berlaku di laut, seolah-olah laut itu dia dah tahu apa yang berlaku di laut itu. Jadi dekat situ dia menunjukkan kekuasaan dia itu adalah dengan membuat satu simbol, iaitu simbol Makara itu. Dan Makara itu sebenarnya dia bukan satu haiwan, tapi dia gabungkan dua haiwan. Ada yang letakkan gambar gajah dengan ikan, ada yang letakkan gambar naga dengan gajah. Jadi setiap Makara yang dijumpa itu berbeza-beza, tetapi mereka kesemua Makara ini dia ada interpretasi tersendiri. Contohnya macam kita tengok di Candi Muara Takus ke di Muara Jambi, terdapat Makara yang begitu jelas meletakkan tengkorak. Contohnya kalau kita pergi ke muzium di Melaka, State Heist, ada satu gambar Makara. Makara ditemui ditemui di Melaka, dan juga di Kedah. Kedah pun ada juga Makara yang ditemukan di Kedah. Dan kesemua ini kalau kita dapat lihat dalam bentuk kosmologi orang Hindu. Sebab Makara ini dia bukan diambil daripada buatan daripada orang Melayu, tetapi dia sebenarnya ada kosmologi daripada India, pemikiran India. Dan kalau sebut India, saya sebut sini India bermaksud Hindu dan Buddha. Kalau saya sebut Hindu maksud Hindu saja. Tapi kalau dalam konteks Makara ini, dia dikongsi oleh dua ajaran ini. Seolah-olah Makara ini adalah kebudayaan India itu sendiri. Dan daripada kebudayaan India itu, orang Sriwijaya ambil dan dia mengolah mengikut kehendaknya sendiri untuk menunjukkan kekuasaannya. Sebab India ni secara ni ketika saya ambil kelas dalam 3 tahun lepas berkenaan dengan Ancient India. Mereka orang India ni terutama golongan Hindu aliran Hindu, mereka ada satu pantang larang dalam ajaran mereka di mana golongan Brahmin tidak dibenarkan merentas laut. Jadi golongan Brahmin ini jadi seolah-olah dekat sini mengindikasikan bahawa sebenarnya sebenarnya orang-orang yang ajaran Hindu ini, orang-orang yang beragama ini dia tidak mempunyai kuasa untuk merentaskan, kerana itu satu pantang larang. Tetapi bagaimana patung Makara ini boleh sampai kepada Sriwijaya pada itu, iaitu melalui ajaran Buddha. Sebab dalam Buddha dia memecahkan pemikiran orang India.
Dia menghancurkan sistem kasta dan menghancurkan pemikiran konsep-konsep falsafah yang ada dalam Hindu yang berbentuk hierarki dan konstitusional, hierarki dan rigid. Jadi Buddha dia meleraikan semua itu dan membenarkan mereka-mereka untuk pergi bukan berdagang, pergi meluaskan lagi. Kalau dalam konteks Buddha dia kata meluaskan lagi Dharma. Dan bila kata meluaskan Dharma itu, dia bukan sekali membawa agama tapi membawa kebudayaan itu sendiri. Dan perkara inilah menjadikan Sriwijaya dan juga kerajaan-kerajaan lain yang utamakan thalassokrasi yang sebagai sumber kekuasaannya, dia mengambil simbol Makara itu sebagai salah sebuah simbol kekuasaan. Bahkan saya ada baca dalam satu artikel, tak silap saya, dia melaporkan bahawa bendera Sriwijaya, tapi ini wallahu alam saya tidak pasti sebab saya masih lagi mencari apakah kebenarannya itu betul atau tidak. Dia mengatakan bahawa bendera Sriwijaya itu adalah bendera Makara. Itu yang ni. Tapi secara umumnya kita boleh tahu sebenarnya Makara ini memang adalah salah satu simbol penting untuk menunjukkan bahawa Sriwijaya ini adalah kerajaan yang menguasai lautan. Sebab memang tumpuan Makara itu pun memang menumpukan kepada laut. Dan satu lagi, selain daripada Makara, Sriwijaya juga dia menunjukkan satu aspek ajaran Buddha yang dipanggil Avalokitesvara. Avalokitesvara ini kalau dalam konsep Buddha Mahayana, dia adalah rahmat. Dan benda ini digunakan oleh beberapa pedagang-pedagang yang ketika mereka berlayar, mereka menggunakan Avalokitesvara sebagai bukan dewa sembahan, sebagai tempat mereka nak meluahkan perasaan. Sebab kenapa? Avalokitesvara ini dia dewi rahmat. Dia dewa rahmat. Jadi dia digunakan sebagai tempat untuk mereka yang ketakutan, mereka mengharapkan Avalokitesvara ini menyelamatkan mereka. Dalam konteks ini adalah lautan. Apabila merentas lautan dari contoh India ke ke Alam Melayu ke China, mereka meletakkan Avalokitesvara itu di dalam kapal ataupun menyebar Avalokitesvara sebelum mereka berlayar, sebab untuk mereka merasakan selamat ataupun meminta Avalokitesvara ini supaya menyelamatkan mereka dalam pelayaran. Sebab kita tahu laut memang sangat gelora pada ketika itu. Dulu naik kapal kayu. Jadi kapal kayu ini mula pecah. Jadi mereka berharapkan segala-galanya kepada entiti Avalokitesvara ini. Dan menariknya arca Avalokitesvara ini sangat banyak ditemui di Sriwijaya. Dia banyak ditemui di Sriwijaya dan seorang profesor arkeologis UKM, ni Hasan Suhaimi, dia mengarangkan sendiri bahawa dalam satu jurnal menceritakan bahawa aspek Avalokitesvara yang ada di Sriwijaya ini adalah Avalokitesvara yang bukannya ambil bulat-bulat daripada India, tapi dia dah diolah dengan kebudayaan orang Melayu kita sendiri, iaitu dengan cirinya dengan memakai kain songket. Kalau dalam jurnal tu, di dalam jurnal UKM, dia menceritakan beberapa ciri Avalokitesvara dimiliki oleh Sriwijaya adalah dia memakai kain kulit harimau, di mana kain kulit harimau inilah yang kemudian berubah menjadi kain songket pada sekarang ini. Itu dalam apa yang diusulkan oleh Ni Hasan Suhaimi. Boleh baca apa yang diulaskan oleh Ni Hasan Suhaimi berkaitan dengan bagaimana ciri Avalokitesvara ini dari sudut pakaiannya sehingga boleh mempengaruhi kebudayaan adat pada kemudian. Itu adalah soalan yang kedua tadilah. Cuma yang soalan pertama berkenaan dengan pengaruh Sriwijaya terhadap Minangkabau ini, secara hemat saya bila saya meneliti, saya tidak jumpa dan mempengaruhi adat. Sebab kita boleh faham di sini secara sejarah sosial Sriwijaya itu sangat kabur, melainkan perbincangan agama dia. Sebab perbincangan agamanya itu pun bukanlah perbincangan agama berdasarkan bukti-bukti yang ada di dalam kerajaan tempatan, di dalam Sriwijaya tempatan. Sebab Sriwijaya sumber-sumber primanya, sumber-sumber orang kata sumber pertamanya, sumber primary source-nya tidak banyak. Dan banyak sumber-sumber Sriwijaya dari sudut sejarah sosial Sriwijaya, kebanyakannya dapat daripada laporan-laporan luar.
Dan di situ kita boleh nampak dan seperti mana kita tahu laporan-laporan luar ini dia tidak melihat secara teliti kepada kawasan yang dikuasai di bawah Sriwijaya ini, tetapi dia hanya melihat berdasarkan apa yang disebut orang, apa yang diperkatakan dengan orang. Jadi itu sahaja yang diperkatakan. Cuma kalau nak betul-betul nampak pengaruh, bukan adat dari segi pakaian lah saya nak sebutkan. Dalam catatan Yi Ching abad ke-7, dia Yi Ching menyebutkan dalam teks tersebut, dia kata orang di Sriwijaya dia pakai kain sarung. Dia tak sebut sarung, tetapi cara dia menceritakan kain yang dipakai oleh orang-orang di Sriwijaya serupa macam dia pakai kain sarung. Itu. Jadi itu yang diceritakan. Yang diceritakan oleh orang-orang orang Yi Ching terhadap sejarah sosial di Asia di Sriwijaya. Cuma nak kata pengaruhnya terhadap Minangkabau saya tak berani nak katakan. Sebab kenapa? Sebab nama Minangkabau yang terawal adalah pada abad ke-14. 14. Nama abad tahu iaitu negara Ketagama ini. Dan juga ada beberapa lagi sumber lain. Nama Minangkabau tu paling terawal yang dapat dikesan adalah pada abad ke-14. Sriwijaya tumbang abad ke-13. Jadi bukan abad ke-12, abad ke-12 Sriwijaya tumbang. Jadi ada selang 200 tahun yang membuatkan kita tak nampak lagi pengaruh Sriwijaya itu terhadap adat yang diamalkan di dalam Minangkabau. Barangkali ada, cuma memerlukan penelitian yang berdalam, terutamanya dalam konsep falsafah. Sebab kajian tentang falsafah Sriwijaya ini memang sangat berat dan seorang profesor T. Boon Chuan, dia profesor daripada Universiti Tunku Abdul Rahman, dia cuba hendak merungkaikan bahawa pantun, sistem pantun kita, pepatah petitih kita ini sebenarnya memang berasal daripada Sriwijaya dan dia sebenarnya adalah pengaruh daripada cara orang-orang Buddha dia membuat satu kaedah dipanggil sloka. Pernah dengar sloka? Sloka ini kalau dalam bahasa kita sekarang kita panggil seloka. Sloka ini adalah dalam bahasa Sanskrit maksudnya teks-teks Buddha ataupun teks-teks Hindu yang mengajarkan tentang itipati atau falsafah Hindu atau Buddha secara kias. Jadi dalam konteks ini barangkali pengaruh shloka yang dibuat di Buddha itu ada mempunyai pengaruh kepada orang-orang Sriwijaya dan orang Sriwijaya dia mengubah shloka itu menjadi cita rasanya sendiri yang kemudian berkembang menjadi shloka, menjadi pantun, menjadi pepatah dan sebagainya. Jadi ini yang dikesan oleh Profesor T. Boon Chuan ini. Dia melihat bahawa terdapat pengaruh yang bahawa pantun, sistem-sistem ini sebenarnya datang daripada ajaran Buddha cuma telah diasimilasikan, yang telah diadaptasikan dan telah diubah menjadi cita rasa kehendak orang Melayu di Sriwijaya pada ketika itu. Sebab itulah kita sekarang panggil seloka, dulu dia panggil shloka. Dulu orang Sanskrit dia panggil shastra, kita sekarang panggil sastra. Jadi ini adalah perkataan-perkataan Sanskrit yang dahulunya kita adalah bahasa Sanskrit tapi sekarang ini diubah menjadi perkataan bahasa yang kita anggap ini bahasa Melayu itu sendiri. Jadi ini yang saya boleh berani katakan bahawa peranan pengaruh yang ada di Sriwijaya yang memberikan kesan kepada Minangkabau. Sebab kita pun tahu bahawa Minangkabau ini terkenal dengan pepatah petitihnya, kita kenal dengan pantun-pantunnya. Jadi barangkali kesan-kesan inilah yang mengakari, yang tersimpan lama di dalam Sriwijaya tapi berlaku secara tidak langsung mempengaruhi Sriwijaya itu sendiri. Itu yang saya boleh katakan. Okey. Mungkin ada Hadrul sebab kalau kita tengok daripada kerajaan Sriwijaya, dia bertukar menjadi kerajaan Dharmasraya. Daripada kerajaan Dharmasraya bertukar menjadi kerajaan Pagaroyo. Kita tak kita dari segi locality, kita dari segi empire kerajaan. So kesinambungan sebab dia akan ada pertalian di antara Sriwijaya, keturunannya pergi ke Dharmasraya dan terus pergi ke Pagaroyo. Tapi betul lah kalau kita tengok dia bukannya satu adat yang kita nampak. Dia adalah satu sistem Buddha yang diamalkan dan diangkat menjadi adat. Ya betul. Itu dia sebab dia ada unsur agama Buddha di situ. Contoh kalau kita tengok sekarang menjunjung duli. Ada falsafah Buddha di situ. Ya betul. Dia telah melalui proses
Melayunisasi Melayunisasi dan ya, juga Islamisasi itu dah berlaku di situ. Jadi ada betul. Dia adat dia dah berlapis-lapis. Memang dah berlapis-lapis. Betul. Okay. Terima kasih Fadul. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Kita ambil masa yang agak lama. Kali ni kita punya perbincangan pesan mendalam. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Fadul kerana sudi berkongsi dari segi bermulanya Sriwijaya itu sehingga ke pasca Perang Melayu. Kita nampak bahawa kita faham bagaimana perubahan kerajaan itu dari satu kerajaan kepada satu kerajaan diserahkan. Okay. Walaupun ada gangguan dengan kita tafsiran peperang ataupun diplomasi sama ada perdagangan ataupun perkahwinan. Itu adalah satu sistem yang biasa pada zaman dulu. Jadi saya mewakili Galeri Raja Tunku Jaafar mengucapkan terima kasih kepada Fadul dan tuan-tuan yang hadir. InsyaAllah kita akan kongsikan video ni pada tuan-tuan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Okey, baik. Sebelum tu saya nak katakan, pertama saya minta maaf atas pengetahuan saya daripada awal sehingga akhir ni. Sebab barangkali saya pun ada kesempatan sebab saya pun masih lagi baru belajar, saya pun masih lagi master. Dan kalau anda kata ada kesalahan dan kesilapan, boleh rujuk apa yang buku-buku saya yang saya sebutkan tadi, dan juga boleh orang kata hubungi saya dalam Facebook, nama saya itu sendiri sebab nama saya Facebook pun seperti nama dalam ni, dan boleh bagi pandangan tuan kepada saya supaya kita boleh belajar sama-sama. Saya minta maaf atas kesalahan daripada diri saya. Okey, baik, itu saja daripada saya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Fadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.